Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Subhanal malikil quddus, Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatika wa na'udzu bika minka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Terima kasih yang berusaha tuan pengacara majlis. Yang saya hormati para pegawai, ahli-ahli jawatan kuasa dan sukarelawan Masjid Pro 2, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, para puasawan, para pecinta ilmu, para pemburu Lailatul Qadar. Moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pagi ini. Dan seterusnya dapat kembali kita bertatap muka setelah kali terakhir kita bertemu kira-kira 98 hari yang lalu. Alhamdulillah pada pagi ini kita akan membincangkan satu tajuk, moga-moga ada manfaatnya, iaitu berkenaan raya berpahala. Alhamdulillah hari ini kita dah berada, kalau tak salah kiraannya, pada hari ke-24 Ramadan. Ramadan ke-24 di depan mata, datangnya bagai emas permata. Perkara baik segeralah pinta, malaikat mencatat sebagai duta. Kurang lebih lagi 7 hari, kita akan menyambut Idul Fitri. Syawal kini semakin terhitung, akankah kita mendapat untung? Harapan indah selalu digantung, berharapkan amal sebesar gunung. Inilah nanti bulan pencuci, habis marah hilanglah benci. Jangan kotori dengan mencaci, supaya tak murka Allah yang suci. Kalau kita mengkaji dari sudut sejarah, apa asal usul hari raya itu sendiri? Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia bercerita, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa lahum yaumani yal'abuna fihima. Kata Anas, Nabi ketika mula-mula sampai ke Madinah, dia mendapati orang Yathrib sudah memiliki 2 perayaan di Yathrib, dan mereka memang berpesta pora pada 2 perayaan itu. Faqala mahadzil yaumani, mahazanil yaumani, ni apa benda ni yang pesta-pesta ni? Kunna nal'abu fihima fi jahiliyah. Oh, sejak pada dulu ke ya Rasul, kami nenek moyang kami memanglah sambut perayaan ini. Maka Nabi pun menjawab, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Aku nak buat pengumuman, aku datang, Allah isytiharkan 2 raya untuk gantikan raya itu. Apakah raya itu? Yaumul Adha wa Yaumul Fitri. Hari raya haji, hari raya puasa. Hadis Abu Dawud. Jadi ada sejarahnya nyambut raya ini. Dia bukannya sambutan nenek moyang orang Melayu apa bukan. Dia adalah satu benda yang sangat bernuansakan ibadah. Dia bukan semata-mata ketupat, rendang, lagu raya, tidak. Dia ada sejarah yang sangat kuat akarnya dengan Islam itu sendiri. Dan Nabi buat perayaan ini atas titah perintah Allah, menggantikan 2 perayaan yang asalnya tak berapa senonoh. Apa 2 perayaan itu? Kata Aisyah radhiyallahu anha, inna likulli qaumin 'idan wa inna 'idana hadzal yaum.
Semua kaum dalam dunia, semua ada perayaan. Betul kalau kita di Malaysia, sebab kita ni tak tahu sangat perayaan rakan-rakan kita penganut agama lain, bangsa lain. Kita tahu yang basic-basic saja. Kita tahu Christmas, Deepavali, Happy New Year, Wesak. Rupanya ada banyak lagi. Sehari dua ni ada yang untuk kaum India, orang agama Hindu ada tahun baru dia lah. Kita pun tak apa nak faham. Nabi sebut semua kaum bangsa, belum cerita Sabah Sarawak lagi. Macam-macam perayaan ada. Itu baru dalam negara kita saja. Dalam konteks sejarah hari raya, jauh sebelum ajaran Islam turun, masyarakat Arab dia memiliki dua hari raya. Satu dia panggil Nairuz. Satu lagi dia panggil Mahrajan. Dua-dua perayaan ini disambut dengan pesta pora, tari menari, menyanyi, santap makanan lazat, mabuk, minum macam-macam. Jadi dua perayaan, Nairuz dengan Mahrajan. Nairuz dan Mahrajan ini adalah tradisi hari raya yang berasal daripada zaman Parsi kuno. Lama dah, memang lama sebelum Islam datang lagi. Masa saya duduk di Mesir dulu, dia ada satu gereja namanya Sentakla Haimanut Koptik Ortodoks. Terletak di Iskandariah di Mesir. Tiap-tiap tahun 11 September mereka akan sambut Coptic New Year. Maknanya perayaan tu masih ada sampai sekarang. Mereka dakwa ia adalah kalender pertama di dunia ini. Tahun baru dunia yang sebenar. Dia panggil Blessed Coptic New Year. Feast of El Neiruz. Masih ada sampai sekarang. Dan mereka meraihkan kedatangan bulan baru yang disebut sebagai Tahun. Ini panjanglah sejarahnya itu. Ini semua Nabi dah ubahkan. Dia kalau di Mesir, Nairuz itu disambut sebab pada September kebiasaannya air sungai Nil tu dia besar. Air sungai tu jadi dia takut ada berlaku musibah. Dia adakan ritual supaya tak jadilah apa-apa malapetaka. Jadi apabila Parsi memerintah Mesir tahun 525 before Christ ni, lama sangatlah. Mereka jadikan upacara ni permulaan tahun baru Parsi. Jadi Nairuz dalam bahasa Parsi itu maknanya the new year. Itu Nairuz. Kalau Mahrajan ni sampai sekarang pun digunakan, dia panggil festival. Festival ataupun pesta. Ada setengah pihak dia menganjurkan program sekarang kan orang kalau nak nampak Islamik sikit bubuh harap sikit perkataan. Berbuka panggil iftar, Allah panggil je lah buka. Iftar. Tak bukan anti bahasa Arab ni tidak, tapi cintai jugalah bahasa Melayu tu berbuka tu sedap lagi. Iftar boleh lah. Dalam tak jadi iftar, jadi iftargram banyak. Ambil gambar, upload. Banyak ambil gambar dia nak buka ni. Malah kalau buat program masjid, dia panggil festival tu kau Mahrajan. Mahrajan Masjid Pro 2. Ni contoh sajalah. Mahrajan. Tanya kenapa Mahrajan? Oh ni ada nilai-nilai Arab ni keislaman. Mahrajan ni perayaan yang dah dihapuskan. Itu kalau tanya saya lah daripada Mahrajan, baik buat tamasya. Lembut saja sebutannya kan. Tamasya Idul Fitri Masjid Pro 2. Ni kalau tanya saya ni cinta bahasa sikit. Yang orang minat bahasa Arab, lah tak ada masalah. Jadi Mahrajan ini walaupun dah dihapuskan, sampai sekarang masih ada. Masih dianjurkan oleh pihak gereja. Contohnya, The Maronite Catholic Church, dia memang buat festival Mahrajan ini. Khususnya dibuat semasa ataupun selepas dia celebrate the feast of the Assumption of the Blessed Virgin Mother. Maknanya peristiwa Maria diangkat ke surga. Biasanya dalam 15 Ogos. Masih ada lagi perayaan-perayaan itu. Jadi inilah dua perayaan yang ada masa tu di Yathrib yang Nabi dah pun ubah. Dan sampai sekarang kita sambut. Sebab itu tajuk kita pagi ni mustahak. Sebab raya ini dia bukan adat Melayu, tradisi, tidak. Dia adalah satu benda yang sangat bernilai ibadah. Yang Nabi buat untuk kita tak nak kita tiru orang lain. Tapi datang yang orang sekarang ni, macam nak balik semula dah ke Nairuz dengan Mahrajan punya budaya.
Sebab itu saya sering beritahu di mana-mana. Apa juga amalan kalau nak berpahala, mesti ikut SOP. Kita terawih, nak dapat ekstra pahala, mesti ikut SOP. Kita puasa, nak ekstra pahala, mesti ikut SOP. Kita beraya pun nak ekstra pahala, kena raya ikut SOP. SOP ni bukan SOP yang COVID, Corona ni bukan. SOP ni sunnah is our priority. SOP. Mesti ikut SOP. Kalau tak ikut SOP, maka zero. Rugi. Dia jadi Nairus dengan Mahrajan. Baik, kita ringkaskan. Raya nanti apa benda nak buat Ustaz? Nak bagikan raya kita orang ni nanti berpahala. Ini kita kongsikan. Pertama, jangan lupa banyakkan ibadat. Jangan lupa banyakkan berdoa malam raya. Itu banyak dah orang lupakan sekarang. Malam raya dia merdeka, suka sangat. Main bunga api je kerja. Satu kampung dia pusing. Dia suka sangat. Raya. Rugi. Sedangkan pada malam itu, malam yang sangat mustajab berdoa. Ibadah bernilai tinggi. Kata Abu Umamah, man qama laylatayil indani muhtasiban lillah. Lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulubu. Nabi sebut barang siapa beribadat pada malam Idul Fitri dan juga pada malam Idul Adha kerana nak mencari redha Allah, apa dia punya fadilat? Hatinya takkan mati. Di mana hari-hari lain ataupun hati-hati orang lain banyak yang mati. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Malam raya, ibadat. Kita banyakkan ibadat, baca Quran, teruskan momentum Ramadan itu. Jangan bila dah pengisytiharan hari raya, alil maklumkan bahawa hari raya jatuh pada hari Sabtu. Contoh, selamat hari raya Idul Fitri. Tak apalah, Jumaat pun kita puasalah sehari. Habis saja hari Jumaat itu maghrib, terus, yiha, yahoo. Terus jadi cowboy. Habis saja buka, masjid tak pergi dah. Masjid tak pergi, sembahyang syak di rumah, habis, rugi. Suka sangat dia. Tak, yalah, tak ada masalah. Bukannya sembahyang di rumah tidak sah. Hilanglah fadilat. Malam tu malam ibadah. Kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab dalam kitab Salah Al-Aidain ke surat 264. Wa balaghana annahu kana yuqal inna du'a yustajabu fi khamsi layalin fi lailatul jum'ati wa lailatul adha wa lailatul fitri wa awwal lailati min rajabin wa lailatul nisfi min sya'ban. Kata Imam Syafi'i, aku ni dah kaji banyak hadis. Imam Syafi'i hafal ratus ribu hadis. Aku dah kaji banyak hadis, kata dia. Dan aku jumpa bahawa sesungguhnya doa ini sangat mustajab pada 5 malam. Pertama malam Jumaat. Yang kedua malam Idul Adha. Ketiga malam Idul Fitri. Yang keempat malam pertama bulan Rejab. Dan yang kelima malam pertengahan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Dan ini sabit dengan hadis daripada Ibnu Umar. Hadis daripada Ibnu Umar sebutkan khamsu layalin la yuraddu fihinna du'a lailatul jum'ati wa awwal lailati min Rajab wa lailatul nisfi min Sya'ban wa lailatul Eid wa lailatul Nahri. Itu malam Jumaat, 1 Rajab, nisfu Sya'ban, malam raya. Ni hadis riwayat daripada Baihaqi. Jadi number 1, kalau nak raya kita ni berpahala, malam raya jangan jadi budak sangat. Budak-budak tu tak apalah, dia berlari suka sangat, tak payah sahur dah. Kita dah tua, dia suka sangat. Alhamdulillah tak payah bangun sahur dah, lega aku. La ilaha illallah, dah tua cakap gitu. Tak sesuai. Di malam tu kita ibadat, teruskan pergi ke masjid. Sembahyang jemaah, memang tak ada orang pun. Kami duduk di masjid, kami yang bertugas di masjid, memang malam raya tak ada orang pun. Aku pandang dia, dia pandang aku gitu. Macam mana nak tunggu? Tak ada dah ni. Komat je lah. Memang tak ada orang. Tak ada orang. Orang, yalah, orang musafir tu banyak lah. Ada yang musafir. Tapi kebanyakan orang dah, tak semua orang terpilih lah untuk meneruskan momentum ibadah sampai malam raya.
Itu saja kita dah tahu dia ni graduate daripada Ramadan dengan kecemerlangan ataupun tidak. Contoh tak dapat din selih kalau rupa itu 2.5 itu. Kalau malam raya tak boleh datang masjid. Nampak tidak ada continuity lah. Sayang. Yalah kami yang pegawai masjid ni pun datang masjid sebab tugas. Kalau tidak entah-entah pun tak datang juga agaknya kan. Jadi tak adalah nak action sangat. Kalau kata ustaz ni macam ada macam nak riak dah. Makali kami ni pun datang sebab tugas je. Tak datang kan boleh pecat pula nanti. Jadi susah. The creamiest among the creamier saja yang boleh meneruskan momentum Ramadan. So tu yang pertama, malam hari raya hiasi dengan ibadah kerana doa mustajab.